Bismillah walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah kerana dengan limpah dan kurnianya masih lagi diberi kesempatan untuk terus mencari ilmu, terus berkongsi ilmu. Okey, semoga apa yang kita lalui hari ini kita akan teruskan, malah akan menjadi lebih baik daripada apa yang berlaku hari ini, insya-Allah. Baik anak-anak yang dirahmati Allah sekalian, hari ini kita akan sentuh tentang tajuk tak boleh beritahu. Tengok dulu. Okey, kita tengok dulu. Pada slide yang pertama yang saya akan tayangkan sekarang adalah berkaitan apa ni? Kartel daging import haram. Maksudnya kartel daging import haram ni, mungkin daging tu daging haram, mungkin tidak ada logo halal, mungkin daripada negara-negara yang tidak diisytiharkan kehalalan dagingnya, cara sembelihannya. Ingat anak-anak, sembelihan dalam Islam amat penting. Jangan main makan aja ya. Untuk daging jangan main makan aja. Sebab itulah kenapa dalam Islam wajib sembelih dulu kalau binatang tu. Kalau nak makan binatang, nak makan daging. Okey, wajib sembelih dulu. Ayam, kambing, kerbau, okey, sapi, semuanya wajib sembelih dulu. Okey anak-anak. Tahun lepas anak-anak, 27 Disember 2020, kita tengok pada ni, digemparkan. Rakyat Malaysia gempar isu daging import haram. Kartel daging. Apa yang kita tahu setakat ini? Tengok daging dia tu. Okey. Malah ada dalam menurut Dr. Zaharuddin. Ini tengok ni Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sudah 40 tahun kartel pegawai luluskan daging tidak halal dengan cop halal. Ini adalah perkara yang sangat mendukacitakan anak-anak. Okey, pegawai ini katanya bukan hanya makan harta haram untuk dirinya dan keluarganya, malah memudaratkan pengguna muslim. Juga menggugat kepercayaan terhadap logo halal juga nanti. Kesannya bukan hanya pasaran lokal tetapi juga pasaran antarabangsa. Anak-anak yang dirahmati Allah sekalian. Okey, perkongsian hari ini bukan hanya berkaitan dengan daging anak-anak. Okey, kalau ikut kata Dr. Zaharuddin ni, kita faham bahawasanya berlakunya penyelewengan, berlakunya rasuah. Ingat, rasuah sangat berbahaya anak-anak. Jauhi rasuah. Juga daging haram dan mengimport yang haram ini. Jangan jadi kamu nanti. Okey. Baik, seterusnya yang kedua, logo halal palsu anak-anak. Logo halal palsu anak-anak. Tadi kita pasal daging, sekarang logo halal palsu. Tengok, jenama daging beku sejuk beku palsu, logo halal akan diumumkan. Itu ketika itulah tahun lepas. 10 tahun guna logo halal palsu. 10 tahun. Bayangkan apa yang masuk dalam perut kita sekarang ni. Wallahu a'lam. Semoga Allah membersihkan semua daripada perut kita ni, insya-Allah. Okey anak-anak. Baik anak, tengok ini. Ini adalah logo halal yang betul-betul sah. Manakala yang bawah ni pula susun-susun ini adalah logo yang tidak sah, fake. Okey, kenal pasti betul-betul logo halal ni anak-anak, supaya kalau membeli nanti tengok dulu logo halal. Okey. Nombor 3, sembelihan Islam yang terbaik. Okey, cara barat, tembak. Okey. Kemudian disembelih. Baik. Macam mana pun anak-anak, kita kena tahu dalam Islam kita kena pakai pisau tajam ataupun alatan-alatan tajam yang boleh menyembelihkan. Kenapa tajam anak? Kenapa perlu tajam? Kenapa perlu tajam? Tajam perlu kerana memudahkan, tidak menyiksa binatang. Okey, tidak menyiksa binatang. Itu yang terbaik. Binatang ini yang sembelihan, kalau kerbau contohnya, bila disembelih aja kerbau dia akan menggeletar badan dia, bukan takut. Okey. Itu adalah proses mengeluarkan darah kotor dalam, kalau sembelihan Islam itu dah dia. Okey, maksudnya daging yang kita makan lepas kena sembelih adalah daging yang terbaik. Yang mana tidak ada lagi daging darah kotor daripada dalam daging tersebut. Begitu. Okey. Proses
ayam ataupun kerbau ke sapi ke yang menggeletar tu dinamakan hayat mustakhirah, tak silap Ustaz cikgu. Okey. Seterusnya 10 sebab saintifik mengapa khinzir haram kepada manusia. Tengok anak-anak, makan khinzir ni anak-anak, makan semua benda termasuk benda kotor. Tengok seperti dia, kencing, berak, sampah semua dia makan anak-anak. Nombor 2, serap toksin dengan baik. Badan khinzir ni dia serap toksin dengan baik. Pada dia tak ada masalah. Kalau orang makan bermasalah besar. Badan dia penuh dengan racun anak-anak. Nombor 3, tak berpeluh. Rupa-rupanya khinzir tak berpeluh anak-anak. Nombor 4, beracun. Okey, khinzir ini penuh dengan racun badan dia anak-anak. Okey, dia tidak akan mati jika cuba diracun menggunakan racun rumpai. Aduh, manusia kena racun rumpai mati anak-anak. Khinzir tak mati. Nombor 5, khinzir ni tak tergugat dengan racun ular. Patutlah ular nak cucuk, nak apa nama? Allah sengat ke tu. Patuk pun dia tak mati. Khinzir, badan dia penuh dengan racun. Nombor 6, tidak selamat. Daging dia tak selamat walaupun dimasak. Tidak ada suhu yang selamat untuk memasak daging khinzir bagi memastikan parasit dan bakteria dalam daging khinzir tersebut mati. Macam mana tu ya anak-anak? Tak mati-mati daging khinzir ni. Tak mati. Parasit dalam badan dia tu walaupun dah dimasak. Seterusnya, terlalu banyak lemak. Okey, daging khinzir terlampau banyak lemak. Lemak pada daging khinzir lebih banyak 2 kali ganda daripada daging lembu yang tidak baik untuk kesihatan. Okey, tidak hadam dengan baik. Khinzir memerlukan masa yang lama untuk menghadam makanan yang dimakan. Okey, untuk jadi daging berbanding dengan lembu yang mempunyai hadam yang masa yang singkat. Sebab khinzir makan sesuka hati dia je makan. Satu ni nombor 9, membawa penyakit. Okey, ada 30 penyakit dalam khinzir. Tengok nanti sendiri. Dan nombor 10 anak-anak, saluran najis pada kaki. Geli. Okey, pada hujung kaki khinzir ni ada saluran najis anak-anak. Boleh cek dalam Google ya anak-anak. Boleh cek dalam Google. Banyak sumber dalam Google. Okey, cari, belajar. Okey, ilmu ada di mana-mana. Seterusnya anak-anak, memudaratkan kesihatan. Ada lagi perkara yang memudaratkan kesihatan anak-anak. Rokok, arak. Tengok makan pula kelawar. Ingat kelawar? Kelawar. Okey, nasib perokok di akhirat. Bismillah, ancaman bagi perokok di akhirat sangatlah berat dan hukum rokok dalam Islam sudah jelas haram. Ini sudah diketahui oleh orang awam ataupun orang intelek. Merokok haram, sudah tahu membunuhmu, masih saja dibeli. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan Rasul menghalalkan yang baik bagi mereka dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk. Simple kan? Okey, apa yang kita nak cerita hari ni? Apa yang kita nak cerita hari ni? Nak cerita benda kata daging ke? Nak cerita logo halal palsu ke? Nak cerita sembelihan yang terbaik ke? Nak cerita pasal khinzir ke? Nak cerita pasal rokok ke arak? Okey dah. Kita masuk dalam topik yang sebenar kita hari ini, iaitu makanan halal lagi baik. Tadang. Okey, baik. Boleh yang ada buku teks boleh buka buku teks, buka surat 43 pelajaran ke-9. Okey, makanan halal lagi baik. Okey, ada benda baik buat apa nak makan benda buruk. Ada gitu. Duit daripada beli rokok, baik beli makanan nyaman. Okey. Dalil. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu qulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum adun mubin. Sadaqallahul azim. Surah Al-Baqarah ayat 168, juzuk yang kedua. Yang bermaksud, wahai manusia, makanlah daripada apa-apa yang terdapat di bumi yang halal lagi baik, dan janganlah kamu mengikut jejak syaitan.
Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata. Okey. Arahan Allah jelas, makan benda baik, jangan ambil benda yang buruk. Next. Tuntutan pengambilan makanan halal lagi baik. Okey, makanan halal lagi baik. Makanan halal lagi baik. Baru-baru ni saya ada pernah tengok dalam Halalan Thayyiban, makanan di Australia. Australia dia membuka makanan halal. Okey, dia menyembelih secara halal. Dia bawa orang Islam ramai-ramai ke kilang untuk sembelihan daging pula, sembelihan kerbau, sembelihan lembu untuk diimport. Semuanya oleh orang Islam dan halal lah. Tengok, negara orang bukan Islam pun mahukan benda yang halal supaya semua orang boleh makan. Okey. Piramid makanan Malaysia 2020 kita lepas lah ya. Okey. Yang paling tinggi sekali jangan diambil banyak. Yang paling bawah sekali ambillah banyak-banyak. Ada sayur, ada buah, dia kata ambil banyak-banyak. Okey, makin ke atas makin kurangkan. Banyakkan gelas air kosong. Banyakkan minum air kosong 6 hingga 8 gelas sehari. Okey, sayur-sayuran 2 hingga 3 sajian sekali makan. Nasi, bijirin, produk makanan berasaskan bijirin penuh dan ubi-ubian 3 hingga 5 sajian. Banyak-banyak makanlah maksudnya. Okey. Daripada sini makan banyak, kurangkan. Banyak manis kat sini kurangkan. Santan pun jangan dimakan banyak-banyak. Okey. Baik, berdasarkan surah Al-Baqarah ayat 168 tadi yang kita bacakan tadi, Allah Subhanahu wa taala menyuruh sekalian manusia makan makanan yang halal dan baik untuk memelihara akal dan badan daripada kemudaratan. Okey. Makanan yang halal dan baik dapat menjana pemikiran yang cerdas, hati yang bersih, badan yang sihat. Allah Subhanahu wa taala melarang kita mengikut jejak langkah syaitan yang sentiasa menghasut manusia supaya mengambil makanan yang haram dan melakukan perbaziran, terutama bulan puasa. Bulan puasa bulan yang mulia, bulan yang kita tunggu-tunggu setiap tahun. Okey, nak beribadat, bulan yang sangat diruri orang Islam tapi sering berlakunya perbaziran. Antara hikmah kenapa Allah menurunkan pandemik pada kita sekarang ini, tidak berlakunya perbaziran. 2 tahun tidak berlaku perbaziran semasa bulan puasa sebab kita makan apa yang ada. Berbanding semasa tidak pandemik sebelum ini. Bukan saya suka pandemik, tidak. Okay? Yang saya nak kata sekarang ni ada hikmahnya kenapa Allah turunkan pandemik COVID-19 pada kita. Okay? Kalau dalam puasanya tak berlakunya perbaziran. Okey. Lagipun kalau kita keluar banyak kali pun kadang-kadang kalau di bazar ni kadang-kadang orang seksi, mata kita pun kacau dibuatnya. Okey. Alhamdulillah ada benda baiknya. Okey. Ambil baik Seterusnya anak-anak, kita tengok ciri-ciri makanan halal lagi baik. Yang pertama anak-anak, makanan mesti bersih. Wajib bersih, bukannya mesti, wajib bersih. Jangan makan makanan yang kotor anak-anak. Jangan makan yang ada tai. Kotor. Jangan. Bersih. Seterusnya berkhasiat. Jangan ambil makanan yang tak berkhasiat. Makan benda minyak banyak-banyak buat apa? Banyaklah makan yang berbakar ke, berpanggang ke, bersup ke. Sedap. Okey, jangan letak minyak satu botol minyak letak dalam kuali padahal masak telur. Allah. Okey, tak berkhasiat. Okey, makanan mesti seimbang anak-anak, mesti seimbang. Okey, ciri-ciri makanan yang baik. Seterusnya mengikut keperluan, jangan ikut nafsu. Waktu bulan puasa tengok makanan tengok air warna merah sedapnya beli, warna putih cantik pula beli. Gitu. Tak payah, itu mengarut namanya. Okey, kita makan mana yang perlu. Okey, insya-Allah anak-anak, lepas ni cikgu akan sambung tajuk seterusnya iaitu maksud makanan halal dan makanan haram. Okey, tunggu rekod yang kedua. Assalamualaikum.